Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Naimah binti Muhammad, nombor matrik DHU 2020249445 daripada kelas di PHU 6E. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan poster kumpulan kami yang bertajuk Keyakinan Tidak Dihilangkan oleh Keraguan. Baiklah, pada pendapat tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan? Keyakinan adalah apabila seseorang mempunyai kepercayaan dalam diri sendiri atau kepercayaan pada perlakuan diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi. Maknanya, kepercayaan ni ataupun keyakinan adalah bila mana kita yakin yang kita dah lakukan sesuatu perkara ataupun kita yakin dengan apa yang kita percaya. Contohnya, kita solat. Dalam solat tu, kita yakin yang kita dah buat 4 rakaat. Tapi, kita terasa macam datang keraguan. 3 ke 4? Apa pula yang dimaksudkan dengan keraguan? Keraguan adalah perasaan teragak-agak atau kebimbangan. Anda mempunyai 2 atau lebih pertimbangan atau keputusan atau ketidakpastian yang dialami dengan fakta dan berita tertentu. Maknanya, keraguan ni dia datang bila mana kita tak pasti dah 3 rakaat ke 4 rakaat, tapi kita ada keyakinan yang kita dah buat 4 rakaat. Itulah perbezaan antara keyakinan dan keraguan. Seterusnya, saya akan berkongsi dalil yang menunjukkan bahawa perkara yang kita yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila kamu dapati sesuatu yang berlaku pada perut, kemudian timbul persoalan, adakah keluar sesuatu daripadanya atau tidak? Janganlah kamu sekali-kali keluar daripada masjid sehinggalah kamu mendengar suara atau dapati baunya. Dan kedua, seorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia berasa was-was adakah telah keluar sesuatu pada masa ia menunaikan sembahyang. Lalu baginda bersabda, janganlah kamu keluar daripada sembahyang sehingga kamu mendengar suara atau baunya. Jadi, dapat difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bila mana kita yakin yang kita dah pun ambil wuduk dan kita dah pun solat. Jadi, masa solat tu datang keraguan. Bila mana kita ada keyakinan yang kita dah pun berwuduk dan kita dah pun dalam keadaan solat yang betul, tidaklah menjadi masalah untuk kita hilangkan je keraguan tu dan tetap dengan keyakinan yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Akira binti Juanda. DHU 20202473 di PHU 6D. Saya akan menerangkan 3 kaedah berkenaan dengan tajuk kami, iaitu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak. Kaedah yang pertama ialah sesuatu itu kekal seperti sebelum datangnya keraguan. Ini bermaksud bahawa sesuatu perkara perlu diambil kira mengikut hukum asal yang sedia ada. Kaedah yang kedua pula menerangkan iaitu adalah asal perkataan itu dikira berdasarkan maksud yang sebenar. Maksudnya di sini adalah maksud sebenar perkataan akan diambil kira jika satu pertikaian berlaku dalam sesuatu perkara. Dan kaedah yang terakhir sekali adalah asal setiap yang berlaku diambil kira yang paling hampir. Yang ini bermaksud seseorang itu mengambil wuduk di satu tempat biasa sebelum menunaikan solat dan kemudian setelah beberapa hari dia mendapati di tempat wuduk tersebut mengandungi najis, maka dia tidak wajib mengganti semula atau qada solat pada hari tersebut pada hari-hari sebelumnya kerana hal ini mengambil kira perkara yang sudah berlaku. Sekian daripada saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hazza binti Zahari. Nombor matrik saya di HSU 202024921. Saya daripada kelas DPHU 6E. InsyaAllah yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai contoh di bahagian syarat ini. Pertama, kami menggunakan kaedah sesuatu yang kekal seperti hukum datangnya keraguan. Contohnya adalah perempuan yang telah ditalak dengan talak raj'i mengatakan iddahnya belum tamat, maka dibenarkan percakapannya dan ia berhak menerima nafkah kerana asalnya kekal iddah. Yang bermaksud apabila seorang perempuan itu telah ditalakkan, kemudian dia mengatakan, perempuan itu mengatakan bahawa talak iddahnya masih belum tamat, masih ada dalam tempoh iddahnya. Kemudian wanita itu berhak menerima nafkah daripada bekas suaminya sendiri. Yang kaedah yang kedua pula, asal perkataan itu dikira berdasarkan maksudnya yang sebenar. Contohnya adalah dalam perihal mewakafkan harta. Jika seseorang mewasiatkan sebahagian harta kepada anaknya, maka tidak bermaksud harta anaknya tersebut diwariskan kepada cucunya, kerana maksud sebenar perkataan tersebut adalah kepada anaknya sahaja. Yang bermaksud di sini, harta itu diwakafkan kepada anaknya sahaja. Dia tidak boleh diwariskan kepada cucunya kerana wasiatnya telah dituliskan kepada anaknya sahaja. So berhak dalam harta anaknya sahaja. Kemudian dalam kaedah yang ketiga pula adalah asal setiap yang berlaku diambil kira yang paling hampir. Contohnya, seorang lelaki memukul perut wanita mengandung, kemudian wanita tersebut melahirkan anak dan anak dalam kandungannya hidup dan sihat dalam jangka masa yang tertentu, dan tidak berapa lama kemudian bayi itu pun meninggal dunia. Lalu lelaki yang memukul perut wanita tersebut tidak dikenakan tanggungjawab kerana kemungkinan bayi itu mati disebabkan penyakit lain. Yang bermaksud, jika kalau wanita itu sedang mengandung, kemudian lelakinya memukul perut wanita tersebut, kemudian wanita itu melahirkan anaknya sihat dalam jangka masa yang tertentu. Kemudian apabila anak itu meninggal, kita tidak boleh menyalahkan lelaki itu. Kiranya lelaki itu tidak bertanggungjawab ke atas anaknya yang meninggal itu. InsyaAllah ini saja perkongsian daripada saya. InsyaAllah saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufata Athira binti Zuhaidi daripada kelas DPHU 6E. Okay, saya akan bercakap tentang masalah. Masalah daripada kaedah pertama iaitu sesuatu itu kekal seperti sebelum datangnya keraguan. Kaedah ni menunjukkan kekal sesuatu hukum masa selepasnya atau akhir dengan mengikut sabit hukum pada masa lampau. Daripada kaedah ni terbentuk beberapa masalah. Contohnya, pertama, barang siapa yang yakin bersuci kemudian irsyad terkeluar hadas, maka dihukumkan dia masih bersuci, atau seorang yang yakin berhadas dan irsyad bersuci maka dikira masih berhadas. Contoh masalah kedua dari kaedah yang ni, orang yang makan dan minum pada akhir malam dan irsyad tentang naik fajar itu subuh, maka puasanya sah sebab asalnya malam masih kekal, dan jika irsyad tentang jatuh matahari atau tidak, maka terbatallah puasanya sebab yang asal hari siang masih kekal. Bagi masalah kedua kaedah ini, kaedah itu asal setiap yang berlaku diambil kira yang paling hampir. Okey, yang pertama, masalah pertama, seseorang lelaki yang memukul perut wanita mengandung, kemudian wanita tersebut melahirkan anak dalam keadaan hidup dan sihat dalam jangka masa tertentu. Tidak berapa lama kemudian tu bayi itu meninggal dunia. Lelaki yang memukul perut wanita tersebut tidak dikenakan tanggungjawab kerana kemungkinan bayi itu mati disebabkan lain. Contoh masalah kedua bagi keadaan ni, contoh masalah ni, seseorang itu mengambil wuduk di satu tempat biasa sebelum menunaikan solat.
Kemudian setelah beberapa hari dia mendapat tahu tempat wuduk tersebut mengandungi najis, maka dia tidak wajib mengerjakan semula atau qada solat pada hari-hari sebelumnya kerana hal ini mengambil kira perkara yang sudah berlaku. Untuk masalah ketiga, bagi kaedah asal perkataan itu dikira berdasarkan maksudnya yang sebenar. Maksud sebenar perkataan akan diambil kira jika satu pertikaian berlaku dalam sesuatu perkara. Contohnya dalam perihal mewakafkan harta, jika seseorang mewasiatkan sebahagian harta kepada anaknya, maka tidak bermaksud harta tersebut diwariskan kepada cucunya, kerana maksud sebenar perkataan tersebut adalah kepada anaknya saja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Aisyah binti Ahmad Nafi, nombor matrik DSU 20202499 dari kelas DPSU 6D. Baiklah, saya akan teruskan tajuk ini dengan manfaat. Manfaat terhadap syak. Syak tidak memberi manfaat ataupun nilai ke atas keyakinan kerana perkara yang syak itu akhirnya akan diketepikan dan melihat kepada keyakinan. Bermaksud apa-apa pun yang terjadi disebabkan syak akhirnya akan diketepikan dan melihat terhadap keyakinan. Seperti tafsiran tadi, syak memang tidak dapat apa-apa manfaat di dalam tajuk ini walau sedikit pun. Manakala keyakinan pula mendapat manfaat seperti dalam tafsiran tadi di mana keyakinan telah mengalahkan syak dan syak tidak mendapat apa-apa manfaat dan nilai terhadap keyakinan. Kerana keyakinan tidak boleh menggantikan kedudukannya dengan apa-apa sekalipun termasuk syak. Kalau kita tengok dekat sini, keyakinan menguasai tajuk ini dan syak diketepikan. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami boleh menyatakan dalam tajuk ini bahawa dalam setiap perkara sama ada urusan keduniaan atau akhirat, seorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang meragukan fikiran. Kaedah ini hakikatnya menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menyenangkan. Ini berketetapan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pembohongan itu adalah satu yang meragukan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyuruh kita meninggalkan segala keraguan yang merosakkan ibadah ataupun sesuatu perkara. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.